Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Apa khabar Ustaz Tarmizi Abdul Rahman? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul Ismail, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita sihat ya. Kita berada di penghujung surah Al-Kahfi. Betul, yang saban hari ataupun saban minggu kita baca Ustaz ya, dan kita sudah pun berada di penghujung surah yang memberikan panduan untuk kita menghadapi cabaran akhir zaman. Dan inilah masanya kita perlukan panduan demi panduan daripada surah Al-Kahfi. Dan hari ini kita nak lihat kesimpulan Ustaz ya. Dah habis dah kisah 4 ya, 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan kita ikuti, dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan ya. Dan kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Saya jemput pada tuan-tuan untuk share, untuk kongsikan di Facebook ataupun di Twitter, di YouTube ya. Beritahu link di WhatsApp masing-masing, beritahu ajak kawan-kawan, anak-anak ke cucu ke anak yang lain belum lagi tengok My Quran Time. Kita jemput bersama kerana penghujung daripada surah Al-Kahfi ini adalah satu kesimpulan yang amat penting untuk kita menghadapi cabaran akhir zaman Ustaz ya. Kita tak dapat nak jaga anak kita 24 jam, tetapi kita dah pun melihat kepada kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, bila ayah mak soleh ya buat yang terbaik ketika hidup, Allah jaga anak ketika kita sudah pergi daripada dunia ini. Mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis ringkasan bagi halaman 304, iaitu pada ayat yang ke-98 hingga 99. Kita menyambung sedikit lagi komentar akhir bagaimana Zulkarnain ya, kisah yang keempat, memuji Allah atas kejayaan projek kepimpinan yang beliau lakukan. Dan kemudian kita akan berkenalan ataupun Allah membuatkan kesimpulan akhir pada ayat 100 hingga 106, balasan bagi orang-orang yang kufur, yang terlibat dengan kefahaman materialism ya di dalam kehidupan. Dan pada ayat 107 hingga 110 itu sebagai kesimpulan akhir, ganjaran bagi orang mukmin dan luasnya pengetahuan Allah serta keesaannya yang perlu kita jaga di akhir zaman ini agar kita selamat sampai ke akhirat sana nanti insya-Allah. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 98 hingga 106 untuk permulaan ini, untuk kita ambil pelajaran awal halaman 304. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Duk buat apa tu? Subhanallah. Dah masak ke belum? Subhanallah, ada yang pasang tengah masak, ada yang dah masak awal-awal, nak duduk nak baca sama-sama. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri kemudahan, kesempatan kepada kita, kekuatan, semangat, iltizam kita untuk kita terus dalami Al-Quran. Alhamdulillah. Saya off tak, dia kata 12 sampai 1 minta maaf lah. Memang depan TV lah dia kata. Alhamdulillah. Maknanya sekarang ni pun dah mula buka Ustaz. Ya, betul. Pergerakan kita dah makin orang kata agak sibuk sikit kan. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita
masa-masa bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz ya, kalau katakan ada masjid-masjid yang dah buka sekarang ini ya, boleh betul. kalau katakan kuliah belum mula lagi, kempenkan kongsikan kepada ahli qaryah bahawa tengoklah pukul 12 ya, kalau tak sempat nanti habis solat Isyak pukul 10 ataupun lepas main subuh ya, bagi sebahagian tempat adalah pada jam 6 pagi ya, untuk sama-sama melihat apa yang imam baca ya, pasal imam baca banyak kali dah kan, imam baca tapi si makmumnya tak berapa faham, tak apa, kita bermula pada hari ini insya-Allah. Amin. Insya-Allah Fazrul ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak mulakan pertemuan kita ini dengan kita nak baca ayat 98 hingga ke 106. Terus sebarkan pengajian kita, kongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat kita, grup-grup kita yang banyak tu, masukkan selit-selit sikit, jom ikut Quran Time, jom mengaji sama-sama, jom kita bertadabbur sama-sama, insya-Allah kita sebar-sebarkan membentuk jilul Quran, generasi Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi jom from Germany, alhamdulillah clear Ustaz. Puan Arinah kita, Puan Arinah dari Germany ya. Subhanallah. Kita sabarkan insya-Allah. Kita nak mulakan bacaan. Tadi di permulaan Ustaz saya cuba baca dengan bacaan Rast. Ada sikit-sikitlah 1% macam Syekh Sudais. 1% saja. Ataupun tak sampai 1% pun. Tapi tak apa, kita rindu nak ke Mekah. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti sehari. Saya nak sambung ayat yang ke-98 sehingga 106 ini. Jom kita baca dengan bacaan murattal Ras. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 98 hingga 106 Ustaz ya. Terima kasih ya, panjang Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ini adalah kesimpulan akhir kisah Zulkarnain. Semalam kita lihat Zulkarnain ya membina satu tembok ya, tembok yang hebat, dan kata Zulkarnain selepas berjaya menyelesaikan projek tersebut, kata beliau pada ayat 98, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Bukannya dia cakap ini adalah antara projek lain daripada kan dia siap letakkan nama grup dia ke, nama Zulkarnain ke, kan dia tidak buat begitu. Dia tidak memberi kredit itu, pujian itu kepadanya, tetapi pujian itu dikembalikan hadza rahmatum mir rabbi ya. Dan ini adalah kaedah kita hidup di akhir zaman. Bila kita dapat berjaya melakukan sesuatu projek ya, sesuatu aktiviti, kita kena kembalikan balik ia kepada Allah. Kerana apa? Kerana bagi Zulkarnain ialah beliau diberikan macam-macam itu daripada Allah, bukannya datang daripada diri beliau sendiri. Dan inilah ciri pemimpin yang boleh dibantu oleh Allah pada setiap masa. Bukan pasal saya punya idea, saya punya karisma kepimpinan, ataupun ini semua ahli saya ini semuanya bagus-bagus, ini bijak-bijak, itu sebabnya kita berjaya. Kalau itu yang kita sebutkan, bersedia untuk Allah tarik balik nikmat yang Allah telah beri ya. Dan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, kata Zulkarnain, dan apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancur luluhkan dinding ini, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Zulkarnain mengingatkan kepada janji Allah. Bila cakap tentang janji Allah ini Ustaz ya, dia merujuk kepada hari akhirat. Betul. Itu adalah antara perkara yang dipadamkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia dalam Taurat, dalam Talmud dia itu, dia cuba padamkan bab akhirat dia. Betul. Kerana apa? Kerana kalau dia fikirkan pasal akhirat, pahala, dosa, kena keadilan, maka dia tidak akan bertindak seperti mana orang-orang Yahudi yang ada sekarang ini, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beriman okey, yang tidak beriman. Jadi Nabi ataupun Zulkarnain menggunakan kejayaannya untuk membawa kepada Rabb dan juga kepada akhirat. Ini contoh pemimpin yang akan sentiasa dibantu. Bukannya kata bahawa okey, alhamdulillah berjaya, itu saja ya, ataupun alhamdulillah tapi ini adalah projek kami, alhamdulillah tapi projek kami, kan kamilah sebenarnya bertungkus lumus nak puji kepada orang-orang yang ada, okey, tetapi kredit pujian itu kena lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-99, wa tarakna ba'dahum yauma idzin, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj Ma'juj bercampur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup, ini sangkakala yang kedua ya, maka akan kami kumpulkan mereka semua. Jadi projek ini Ustaz ya, itu sebabnya ulama berbincang, ayat ini petunjuk bahawa benteng itu, dinding itu, radma itu akan runtuh. Akan runtuh, dapat dipanjat oleh Ya'juj Ma'juj, maka Ya'juj Ma'juj akan masuk ke dalam semua negara yang ada di dunia. Dan perkara inilah yang sebenarnya mengerikan. Kerana apa? Kerana kalau tidak mendapat perlindungan daripada Allah bab keimanan kita mungkin akan kalah. Kita akan kalah ya. Kerana apa? Kerana Ya'juj Ma'juj ini dia membuat kerosakan ya di atas muka bumi. Maka bila dah berada di dunia dia membuat kerosakan, kemudian dikumpulkan di akhirat nanti, Allah membawakan kita perspektif terus pergi kepada akhirat pada ayat 100. Wa aradna jahannam, iaitu pada hari itu Jahannam ditayangkan yauma idzin lil kafirina arda, ditayangkan sejelas-jelasnya. Mungkin kita tertanya Ustaz ni, buat apa nak ditayangkan kan? Rupa-rupanya ialah ketika ditayangkan itu dikongsikan oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata bahawa
sebelum masuk itu dia dinampakkan dahulu. Nampakkan dahulu neraka tersebut. Satu, bagi dia rasa kecewa, dia rasa perit apa tapi tak masuk lagi. Ya. Yang pertama. Yang keduanya ialah nak beritahu, kamu dah diberi masa. Kan, kamu diberi masa hidup dulu tu, mengapa kamu masih lagi degil? Manfaat kepada kita ustaznya ialah kalau kita ni diberi masa hidup 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, berapa tahun sahaja Allah pinjamkan, sebenarnya Allah menangguhkan saat akhir kita kerana Allah nak kita kembali kepada Allah. Integriti terutama bagi pemimpin-pemimpin, kalau masih lagi diberi peluang menjadi pemimpin, Allah tangguhkan lagi, Allah tak jatuhkan lagi, ya. Kerana apa? Kerana sila kembali beri pujian dan kredit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila berlaku adil, jangan kita baca surah Al-Kahfi tapi bab ketidakadilan itu terlaksana ataupun dibuat pada bila-bila masa dan kita rasa bahawa ini adalah kuasa saya boleh buat apa sahaja, padahal sebenarnya kita memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-101 itu menjelaskan apakah yang berlaku bila berada di neraka itu. Belum masuk lagi, ya, tengok sahaja allazina kanat a'yunuhum fi ghita, ya, iaitu pandangan hati mereka itu tertutup an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya, biasanya ustaz, ya, bercakap tentang zikir ini Allah kaitkan dengan qalb, dengan hati, tapi di sini Allah nyatakan tentang pandangan mata. Ya, pasal sebenarnya pandangan mata ini, kalau kita di dunia ini kita boleh tengok alam, kan, kita boleh tengok apa contohnya komputer, TV kita, semua ini kita kalau betul-betul faham ia adalah kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contohnya gua Al-Kahfi, kan, kalau kita tengok kepada ilmu yang kita dapat, pelbagai kemajuan teknologi yang ada, kita boleh tengok dan kita boleh tengok alam kita. Kita tahu bahawa kita dapat tengok TV ni ustaz, kan, kerana dapat signal, satelit, kan. Dan kalau kita tak dapat satelit, kita mungkin tak dapat signal dan tak dapat nak menghargai kepada My Quran Time sekarang. Kan, kita boleh bercakap sekarang ni pun pelik ustaz, kan, cakap dua orang je, kan, nampak macam ramai orang tapi rupanya orangnya nun jauh dekat mana, nun dekat Maran, ada yang dekat Singapura, ada dekat Brunei, ada dekat Kedah, macam-macam tempat. Kerana Allah dah bagi kita nampak, dan nampak dah TV ni bukti bahawa kalau saya tak dapat signal dan bantuan daripada Allah, kita cakap dua orang je ustaz, borak, orang pun tengok kita ni pasal setiap hari ni borak, kan. Tetapi alhamdulillah itu petanda bagi orang yang nak ambil peringatan dan nak mendengar. Tetapi bagi setengah orang ustaz, ya, tak ada apa, yang penting saya nak gunakan untuk apa. Kalau ayat yang ke-102 ini amat memeritkan. Kita baca sekali lagi ayat ini agar kita tidak terjatuh kepada cara melihat ayat 102 ini sendiri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betul saja ramai yang berkongsi dengan kita hari ini, antaranya Puan Nita menonton sambil menjaga cucu berumur 6 bulan. Alhamdulillah dia terbegun dan begitu fokus bila dengar ayat-ayat Al-Quran tadi. Subhanallah, seperti dia faham itu ayat suci Allah. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Teruskan bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Jom kita gemakan ayat yang ke 102. 102 pula. Jom tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semua, kita gemakan rumah kita, kita baca sama-sama ayat 102 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله العظيم.
Adakah orang kafir menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku dapat menyelamatkan mereka? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Saja gantung tinggi sikit. Ya. Ayat tadi gantung tinggi sikit kerana ia adalah peringatan ya, dan peringatan yang penting ini pasal apa? Pasal sebenarnya orang kafir yang dirujuk ini pada surah Al-Kahfi banyak memberi kritik kepada orang Kristian, pada orang Yahudi Ustaz ya. Orang Kristian contohnya dia mengambil Nabi Isa, dia kata savior, penyelamat. Kan, dia anggap bahawa ini adalah sebagai wali dia dan akan menyelamatkan saya, savior, asalkan dalam hati saya ada Jesus Christ, saya akan selamat. Buatlah apa saja pun, bunuh orang pun, asalkan ada Jesus Christ, selamat. Allah. Ya. Maka Allah kata, adakah orang kafir itu rasa bahawa ambil hamba Allah boleh selamat? Ataupun kalau katakan orang Yahudi merasakan Zulkarnain itu yang dikaitkan dengan Cyrus ke ataupun Alexander the Great itu yang membebaskan orang Yahudi boleh pergi ke Palestin balik semula itu, dia rasakan bahawa wah, ini Zulkarnain hebat ini. Dia tak memberi kredit sebenarnya adalah kepada hadza rahmatum bir rabbi, beri kredit pujian itu kepada Allah dan makin beriman kepada Allah, tidak mempermainkan risalah Nabi. Jadi pada ayat yang ke 102 yang Ustaz baca tadi Ustaz ya, di hujung itu jahannam lil kafirina nuzula. Nuzula ini kalau kita pergi rumah orang Arab contohnya, awal-awal dia bagi halwa ataupun kacang-kacang. Masya-Allah. Itu namanya nuzula. Selepas nuzul itu baru ada makanan kambing golek ke yang itu Ustaz, ayam golek bolehlah saya makan contohnya. Ada yang main course, ada makanan utama. Jadi bila dinyatakan bahawa masuk jahanam ini adalah sebagai permulaan, maksudnya ada lagi yang lebih hebat Ustaz. Azab yang Allah siapkan kepada mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jelaskan pada ayat 103 104 mengapa orang boleh jadi begitu. Kita akan sama-sama lihat sebentar nanti, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan pada hari ini ialah nafakha, iaitu meniup ataupun menghembus. Ini adalah yang muncul pada ayat yang ke mana tadi Ustaz? Ayat yang ke-99 ya, 20 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua, maka semua akan dikumpulkan dan pada waktu itu ditayangkan kepada orang yang kafir itu neraka jahanam, agar mereka tahu sebenarnya engkau ni dah diberi banyak masa, ditangguhkan, tidak diazab bukan kerana boleh happy ya, tetapi sebenarnya sila bertaubat. Moga-moga kita bertaubat pada hari ini, jangan bertangguh. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Inilah cabaran dan juga impian kita sahaja. Dunia letak di tangan, dengan letak di hati. Takut-takut menjauhkan kita daripada Allah SWT. Apa yang tak dapat menyebabkan kita kecewa. Dan apa yang lebih parah lagi, jika kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya, bila ayat 103 menjelaskan bahawa nak tak dikabarkan siapa orang yang paling rugi. Ya, amal-amal dia bukan tak beramal, buat kerja bersungguh-sungguh tapi rugi. Allah menjelaskan perkara ini untuk mengkritik kepada fahaman materialism yang dibawa oleh Kristian ya, dan ia masuk ke dalam umat Islam ya, masuk dalam umat Islam, di mana apakah sifatnya pada ayat 104, mereka itu dalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka bab kehidupan ini Ustaz ya, mereka buat bersungguh-sungguh tapi dal dalam keadaan yang sesat, yang batil. Kerana apa? Kerana mereka tidak berteraskan buat kerana Allah. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, dan mereka rasa bahawa kami buat ni bagus ni. Sun'a ini adalah satu projek ataupun kilang.
ya. Maksudnya dia engineerkan perkara tersebut, ya. Dia susun itu memang kemas, memang cantik, dia punya SOP dan sebagainya, tapi rupa-rupanya perkara itu adalah tertolak di sisi Allah. Kerana apa Ustaz ya? Kerana kita tahu bahawa kalau katakan orang yang buat bisnes, ya, dia buat kerana saya nak dapatkan untung dan untung dan untung, bukan buatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu agak tinggi, tetapi kita kena faham jangan sampai jadi seperti seorang pemuda yang ada 2 kebun tadi. Dia rasakan bahawa Tuhan bagi untung ni, Tuhan akan muliakan saya sampai akhirat nanti. Dia salah tanggap kepada kehidupan. Itu yang kata dalam lagu tadi Ustaz ya. Jangan kumpulkan dua cinta. Kan, cinta kepada hari akhirat tidak akan menyebabkan dunia kita akan pandang lebih ringan. Kalau tidak, kita akan fokus sahaja dan kita rasa macam dah okey ni. Tapi rupa-rupanya tidak okey. Nanti kita akan tengok apa panduannya. Kita belajar dulu tajwid Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Jadi nasyid kita sikitlah selingan di antara 2 cinta daripada kumpulan The Zikr dulu ataupun abang-abang raihan kita yang nyanyikan lagu itu. Dapatkan yang original lah insya-Allah. Baik, jadi kita nak kongsi hari ini, kita nak menyambung masih lagi ulang kaji tajwid kita tentang mad tamkin. Semalam kita belajar mad tamkin. Hari ini kita nak sambung. Semalam dalam 2 kalimah, hari ini dalam 1 kalimah. Kita ikuti dulu apa dia. Ulama tajwid mengatakan bahawa mad tamkin terjadi dalam 2 keadaan, iaitu cara yang kedua, iaitu apabila berhimpun 2 huruf ya dengan syarat ya yang pertama bertasydid atau bersabdu serta berbaris di bawah, dan adapun ya yang kedua ya yang berbaris sukun ataupun mati. Ya yang pertama bersabdu dan baris bawah, tasydid bagi bawah, dan ya yang kedua adalah ya yang sukun ataupun ya yang mati. Mari kita lihat contoh dalam surah An-Nisa, antaranya dalam ayat yang ke-86. Kita perhatikan dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum, itu kalimah dia. Wa idza huyitum bitahiyatin ataupun bitahiyyah, ayat yang ke-86 surah An-Nisa. Huyitum, ya yang bersabdu berbaris di bawah bertemu dengan ya selepas dia yang mati ataupun yang sukun dalam satu kalimah. Semalam kita kongsikan bertemu 2 kalimah, hari ini dalam 1 kalimah. Itulah contoh dia, nama dia mad tamkin, 2 harakat. Sekali lagi, wa idza huyitum bitahiyyah. Baik, jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh nanti semak kembali halaman yang ke surah An-Nisa ayat yang ke-86 dan cuba praktikkan mad tamkin. Okey, insya-Allah. Ya, terima kasih ucapkan pada Ustaz ya. Sebagaimana kita bincang semalam Ustaz ya, mad tamkin ini mengingatkan kita pada makanna ya. Allah mengingatkan pada kita kalau kita diberi kuasa ya, kalau kita diberikan peluang dalam hidup kita buat projek-projek tertentu, jadi AJK ke jadi AJK masjid pun kena jaga-jaga Ustaz ya. Jangan cakap pula pasal saya jadi pengerusi, inilah kejayaan saya. Itu sebenarnya bersalahan dengan kaedah Zulkarnain. Hadza rahmatum mir rabbi ya, sehingga kan dalam ayat 105 106 tadi, ciri orang yang kufur pada Allah ini ialah salah satunya dia tidak mahu berjumpa Allah. Ya, tidak mahu berjumpa. Jadi orang nak jumpa pada Allah, dia akan cakap akhirat penting. Jadi semua yang saya buat ni yang penting kat akhiratlah. Saya dapat ganjaran daripada Allah. Tapi kalau tidak, dia akan kata, mengapa orang tak puji saya sebagai pengurusi, mengapa orang tak puji saya sebagai pemimpin, awak sepatutnya terima kasih pada saya. Dia nak kredit pujian itu, dan itu tandanya cinta dunia itu sudah masuk dalam hati Ustaz. Tak semestinya keretanya besar, kereta kecil pun dunia boleh masuk. Ada orang kereta besar tapi dunia tak masuk. Pasal kereta dia besar lah Ustaz. Kita tak boleh masuk. Jadi ini adalah panduan, dan ayat 106 itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan uluk-ulukkan. Itu ciri orang yang sebenarnya dia rasa macam okey tapi tak okey. Apa tanda uluk-ulukkan? Betul ke Quran ni boleh selesaikan isu ekonomi negara? InsyaAllah. Kan? Betul ke kalau kita bawa Quran dekat sekolah saya ni, pelajar-pelajarnya akan jadi berakhlak? Kalau ada pertanyaan begitu, itu tanda dia memperuluk-ulukkan. Dia tak cakap Rasul, betul ke? Rasul tak ada. Tetapi dia mengambil ayati wa rusuli
huzwa, memperolok-olok ataupun memperlekeh-lekehkan sebagaimana ayat 106 yang kita ingin jauhkan. Jadi kita nak bertindak macam mana? Kita baca ayat 107 hingga akhir. Allah memberi kesimpulan kepada tuan-tuan, jom kita dapatkan balasan nuzula yang satu lagi. Yang ini yang best, Ustaz. Yang terbaik kita baca ayat 107. Silakan. Tak sabar tu. Baca dulu Baca dulu Ustaz. Ini dia punya yang terbaik. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan di bayar saya kasihi lagi saya rahmati sekalian. Kita nak menyambung seterusnya ayat yang ke-107 sehingga yang ke-110 mengakhiri surah Al-Kahfi yang kita telah belajar selama ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi titik akhir kita bersama dengan Al-Quran, bahkan terus menambah semangat kita untuk kita bersama dengan Al-Quranul Kalamullah. Sebab ada seorang pelajar yang mengaji, dia mengaji dengan kami, sebelum ni kena stroke. Tapi semangat begitu, cemburu melihat kawan-kawan dia mengaji setiap malam bersama dengan saya. Semangat malam tadi alhamdulillah Allah izinkan untuk belajar, boleh baca balik. Puan Liza. Jadi itulah kita nak itu kisah besok Ustaz ya, insya-Allah, pasal Nabi Zakaria nampak macam mustahil, tapi begitulah hidup itu, kita ni memang dipandu oleh Quran, memang terbaik Ustaz. Betul Ustaz. Jadi insya-Allah kita terus semangat bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Kita sambung bacaan kita cuba Nahawan lama tak baca Nahawan, mula ayat 107 sehingga 110 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Surah
Azim ayat 107 hingga 110 ini mengakhirkan surah Al-Kahfi Ustaz ya, yang di mana ia adalah ulangan kepada antara ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Beberapa perkara ya, perkataan nuzula di ayat 107 itu juga di awal surah Al-Kahfi ada perkataan anzala. Ya, maksudnya bila Allah menyatakan sesungguhnya orang beriman beramal soleh itu diberikan jannatul firdaus, syurga tertinggi ini sebagai makanan pengenalan Ustaz. Pengenalan. Oh, subhanallah. Pengenalan bukan maksudnya ada lagi. Ada lagi yang Allah nak bagi lagi. Pasal kita bukan sahaja dapat satu syurga Ustaz. Ya, syurga banyak tingkat dan itu sebabnya kalau bagi banyak lagi orang baca Quran, dia beramal dengan ayat Al-Quran, dia naik pangkat. Ya, walaupun dicakap bahawa ada 7 8 syurga, tapi antara tingkat-tingkat itu pun dia ada marhalah dia yang perlu kita mohon pada Allah, moga-moga dengan rahmat Allah, Allah beri kepada kita. Tetapi menarik pada ayat 108. Tadi dah cakap dah pengenalan kan? Pengenalan mesti ada selepas ini makanan yang lebih sedap. Betul. Ya. Tapi ayat 108, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mahu berpindah Ustaz. Ya Rasul. Kan tadi dah cakap ini kan baru pengenalan kan, pengenalan baru dapat halwa manisan ke kacang ke apa ke, lepas ni dapat apa ayam golek tadi ayam golek ya, kambing golek Ustaz nak kan. Okey, jadi pada waktu itu sepatutnya ini, tapi apa yang berlaku ialah orang yang berada di syurga ini dahlah satu kekal. Yang dapat pengenalan itu pun dia tak nak pindah. Allah. Dia kalau pergi restoran tu pun tak nak pindah. Tak nak pindah. Allah. Pergi restoran ya, kita baru dia bagi teh kan, kemudian dia bagilah satu makanan baklava ke. Yang itu sedap sangat, sedap. Ada orang kata nanti ada lagi, ada banyak lagi ni nak datang. Tak apa, yang lain tu saya tak nak, saya nak yang ini je. Pasal apa? Pasal sedap sangat Ustaz. Itu baru kat dunia. Di akhirat nanti Allah cakap, Allah tawarkan lebih lagi. Kita rasa ini dah sedap dah ya Allah, dah sedap dah. Subhanallah. Tapi Allah kata ada lagi, ada lagi. Mengapa jadi begini? Kerana kalau kita tengok perkataan nuzula itu ada kaitan dengan anzalal kitab pada ayat awal tadi. Previewnya Ustaz ya, kita nak tahu sama ada kita dah menuju ke situ atau tidak. Kalau kita dapat kitab Al-Quran di dunia ini, kita rasa kita dapat sikit, kita rasa sedapnya surah Al-Kahfi ni kan, rasa tak nak pindah dah. Tapi lepas tu ada lagi surah lain yang sedap juga. Subhanallah. Itu adalah perasaan preview kepada syurga. Itu sebabnya sesiapa yang dapat anzala, dapat diturunkan ataupun diberikan anugerah Quran, tuan-tuan suka Quran ya. Kesannya apa tuan-tuan? Perasaan yang rasa tak puas itu sebenarnya itulah preview rasa tak puas berada di syurga. Ya, tak macam orang ada neraka tadi tu. Dia kalau boleh nak elak daripada next azab yang ada, tetapi bagi orang di syurga Allah beri kerana apa? Kerana dia sudah merasai keluasan ilmu Allah. Dalam ayat 109 Allah menyatakan laukanal bahr. Jikalah bahr ini maksudnya lautan menjadi dakwat maksudnya. Dia dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab ni ada perkataan apa? Midad ya, madada. Ada perkataan satu lagi istilah tentang dakwat ya. Madada ini ialah pena untuk memanjangkan. Ya, dakwat untuk memanjangkan apa? Dengan dakwat kita memanjangkan pemikiran kita, memanjangkan usia kita. Itu sebabnya orang tulis buku kan memanjangkan. Ya, jadi Allah sebenarnya nak memanjangkan ya bantuan-bantuan kepada kita. Ya, bila Allah berikan kalimah kepada kita, kalimah Quran, Allah nak bagi seluas-luasnya. Dan kalau katakan ditulis segala kalimah Allah ini, la nafidal bahr, habis lautan itu, sebelum habis tak mampu untuk menulis semua kalimah itu. Betapa luasnya. Dan ada dua perkara. Satu, wahyu yang kita dapat memanglah 600 lebih, 6000 lebih Ustaznya. Tak, kita kata tak banyaklah kan. Tapi yang tak banyak itu pun kalau kita bagi masa katakan page ini muka surat 304, betul, bagi 10 jam pun Ustaz, kita boleh sambung lagi. Kita minta lagi ulama, doktor, apa sebagainya. Halaman 304 ini mungkin kita makan 360 hari pun tak habis-habis. Tak habis Ustaz. Pasal bila cakap tentang bar, kita panggil pakar oceanografi, pakar laut pula cakap. Itu daripada UMT, pakar-pakar tu. Kita jemput, beritahu apa ada pada bar. Kan, sekarang ni My Quran Time bukan format begitu. Betul. Satu hari nanti mungkin format dia ialah satu halaman ini kita makan masa 3-4 hari. Betul. Kita panggil pakar-pakar baru tahu, oh rupanya dalam bahr itu ada kan, yang apa, Nemo kan. Semua itu akan lebih kita nampak mantap dan hebat bila kita mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 110.
sebagai kesimpulan. Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kita baca sekali lagi. Ayat ini adalah kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kita bersama dengan al-Quran, kita akan jadi apa tuan-tuan? Makin rendah diri, ya, kita rindu ya Allah, ya Ustaz ya. Rindu nak bertemu dengan Tuhan. Allah. Maka kesan rindu tandanya di akhir zaman ini bukannya kita makin nak minta ya Allah tolong matikan aku cepat, bukan. Ya. Dua perkara. Kita akan beramal soleh banyak-banyak. Hari ini saya dah infak ke, dah baca Quran tambah ke, saya dah tolong orang ke, dan kita buat itu, kredit pujiannya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan macam orang Kristian, dia buat kerana Jesus, padahal Jesus itu adalah tanda syirik terbesar dalam dunia manusia. 110 kita baca sekali lagi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat terakhir surah Al-Kahfi, ayat 110. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Begitulah tanda kita rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ya, kerana Allah memberikan macam-macam. Inna ja'alna ma'alal ard, macam-macam di dunia ini, tapi kita tak jumpa Allah, kita nak bertemu dengan Allah. Maka di akhir zaman ini, seorang ulama daripada India menyatakan ada masa negara-negara ini dijajah oleh penjajah, sehingga kan ada orang-orang yang berlindung, ya, di madrasah-madrasah untuk menyelamatkan iman. Maka ini inspirasi daripada Ashabul Kahfi. Kemudian apabila penjajah sudah meninggalkan negara, ya, Malaysia 64 tahun Ustaz ya penjajah tinggalkan, maka pada waktu itu ada orang yang beragama, ya, tetapi ramai yang ditinggalkan dengan fahaman materialistik, ya. Dia merasakan bahawa Quran ada apa kan, tetapi saya ada cara berfikir saya yang tersendiri. Ini yang diwakili oleh pemuda dua kebun, ya, yang dirasakan bahawa iman ini low class, ya, yang ada kelas ialah saya, orang yang kaya, kerana saya ada material, ada pengikut yang banyak. Tetapi bagaimana kita menghadapi akhir zaman ini? Amal soleh kita kena bersabar seperti Nabi Musa, maksudnya ada benda yang kita kecewa, kita rasa macam ya Allah, macam mana saya nakkan isi Quran ini diamalkan, ini yang boleh menyelamatkan, tetapi ada orang kecam, ni asyik doa kan, contohnya kan. Kalau ada orang kecam gitu, kita kena sabar tuan-tuan, teruskan baca Quran, teruskan beramal, teruskan membina integriti di tempat kerja. Dan apakah cerita akhir, Ustaz? Cerita akhir? Subhanallah. Zulkarnain. Ada masa yang dijanjikan Allah bahawa ada pemimpin yang akan memimpin dengan nubuah, ya, atas manhaj nubuah. Itu janji daripada Allah. Syaratnya kita kena beramal soleh, sabar dulu, ya, buat yang terbaik. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang sedang Allah siapkan, tapi bila Allah naikkan pemimpin yang bagus, maka itulah kemenangan akhir zaman satu-satunya yang tinggal bagi umat Islam. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita memberi pujian kepada Allah atas projek besar atau kecil yang berjaya. Yang kedua, dalami ayat Allah dan buat persediaan hari akhirat agar tidak tergolong daripada orang yang rugi. Dan yang ketiga, kita dalami ilmu Allah yang luas daripada Al-Quran dan jangan mudah tertipu dengan cinta dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak pernah putus dalam kehidupan kami memohon kepadamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa mak ayah kami, ibu mertua kami, ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berada di akhir surah Al-Kahfi. Banyak sudah kami pelajari ya Allah, banyak sudah kami tadabbur baca sama-sama ya Allah. Hampir ke 18 surah ya Allah kami baca. Alangkah barakahnya, alangkah bahagianya perasaan kami ya Allah mendapat nikmat ini daripadamu Ar-Rahman. Maka ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, teruskanlah kurniakan kesempatan kepada kami dalam usia kami yang berbaki ini, dapat kami bersama lagi dengan Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayatmu ya Allah, 6236 ayat daripada Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan niat kita Ustaz ya. Doa kita agar Allah pelihara, lindungi diri dan keluarga kita daripada kefahaman ataupun ideologi materialism yang akan menghancurkan diri, keluarga dan masyarakat kita. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita sama-sama membina kemenangan, kejayaan yang Allah janjikan di sini, di dunia ini, malah apabila sampai di akhirat nanti, dan kita yakin bahawa Allah pasti membantu. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini insya-Allah jam 10 dan juga 6 pagi, dan teruskan bersama dengan My Quran Time Ustaz untuk sama-sama kita menyelusuri surah baru esok, surah Maryam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.